Allahu 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 Allah. Boleh tak bagi beberapa contoh yang sesuai untuk digunakan untuk dakwah? Fadli dulu kah? Mungkin siapa-siapa boleh? Rekod dulu lah, ayah. Alamak. Okey. Saya jalan dulu. Lagi Fadli tambah. Sebab dia usually guru dia akan tambah kat belakang. Okey. Okey. Bagi saya, perbandingan agama yang tanpa bincang tentang agama orang lain, yang tanpa menggunakan kitab-kitab ataupun ayat-ayat dalam kitab agama lain, yang tidak menafsirkan kitab agama lain, okey, berarti bincang perbandingan daripada sudut Tuhan, tetapi tak perlu bincang tentang agama dia ke agama kami. Ini salah satu cara yang dipanggil cara baru ya, dipanggil conscience approach atau fitrah approach. Perbandingan secara fitrah. Okey. Ini kalau orang yang dah biasa dengar ceramah saya dah tahulah. Saya biasanya kalau jumpa non-Muslim, daripada bincang agama dia, agama kami, dia tak selesa, tak perlu bincang agama. Kita bincang apa? Sahabat, kamu percaya tak kepada Tuhan? Dia kata percaya. Saya pun percaya. Selesai tak? Ada gaduh tak? Persamaan lah ni. So tanya dia, alam ini you rasa-rasa Tuhan ke bukan Tuhan? Atau ciptaan Tuhan? Majoriti akan kata ini bukan Tuhan, ini ciptaan Tuhan. Saya pun percaya yang sama. Sahabat, kami berdua sampai di sini sama saja. Percaya Tuhan pencipta, percaya alam ini dicipta atau bukan Tuhan. Kita first part, kita dah selesai. Kalau bincang perkara sedemikian, dia tidak berpihak kepada sesiapa. I'm just asking your conscience. And our conscience are the same. Kenapa? Sebab bila Tuhan cipta kita, Tuhan telah tanam dalam diri kita, ini conscience atau fitrah dalam diri kita ni, yang kita akan, kalau selagi fitrah ini tidak dicemari, kita punya jawapan semua manusia akan sama. Selagi tidak dicemari. So saya akan tanya dia, beginilah. Ini tak ada masa nak hujah panjang kan, pendekkan terus. Saya akan tanya dia terus, pandangan kamu tentang Tuhan, dia kekal abadi ke tak kekal abadi? Tanya mereka. Kita akan dapat jawapan yang kata kekal abadi. Alam ini, ciptaan semua dalam alam ini, semuanya tak kekal abadi. Setuju tak macam manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang laut dan sebagainya? Setuju? Dia kata setuju. So dia sudah tahu tak? Dia sudah setuju tak ciri-ciri pertama tentang Tuhan? Kekal selama-lamanya. Maksudnya tak ada permulaan, tak ada akhir. Apa-apa yang ada permulaan, ada akhir, ciptaan. So dia sudah kenal satu. Yang kedua, tanya dia, Tuhan terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Percaya kata saya, majoriti akan kata tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Dan mereka juga majoriti akan kata sebenarnya masa, ruang dan jisim adalah Tuhan cipta untuk ciptaannya. Maksudnya apa yang terikat kepada masa, ruang dan jisim adalah ciptaan. Seperti yang kita belajar kat sekolah, belajar fizik. Okey, segala-gala dalam alam ini semuanya terikat kepada masa, ruang dan jisim. Maksudnya apa-apa dalam alam ini tak ada satu pun mungkin boleh jadi Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka jatuh, terikat dalam masa, ruang dan jisim. Padahal pencipta atau Tuhan sebenarnya tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Yang ketiga, tanya dia, Tuhan bergantung tak kepada apa-apa untuk hidup? Tuhan ada keperluan tak? Dia akan kata tak ada. Berarti Tuhan tak perlu udara, matahari, makan, minum untuk hidup. Ciptaan perlu tak? Perlu. Tuhan tak perlu rehat, tak perlu tidur. Ciptaan perlu rehat, perlu tidur. Dan kalau kita tanya dia soalan sedemikian, percaya kata saya, fitrah dia kalau tak dicemari, dia setuju kekal selama-lamanya, tiada permulaan, tiada akhir, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tidak bergantung kepada apa-apa dan tidak rehat dan tidur. Dia akan setuju dengan hujah ini. Tuhan akan sedemikian, ciri-ciri Tuhan. Dia fitrah tahu. Dan ciptaan tak ada ciri-ciri ini. Dan selepas ini kita tanya dia, dalam dunia ni ada macam-macam agama, macam-macam Tuhan yang orang sembah. Boleh tak bantu saya? Bagi saya satu nama saja. Satu Tuhan yang orang sembah yang ada ciri-ciri ini. Dan percaya kata saya, majority, ingat lagi tak bila kita buat survey street dakwah, majority akan bagi jawapan apa? Mereka kata tak ada. Bila dia kata tak ada, maksudnya apa?
dia bagi tahu kita semua Tuhan yang dia tahu yang orang sembah tu tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Orang percaya Tuhan tu lain cerita, tapi ada tak ciri-ciri ketuhanan? Bila dia kata tak ada, dia sebenarnya menolak semua Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab maksudnya apa? La ilaha. Dan tanya dia, ada tak mana-mana kitab di dunia dia terangkan, okey, Tuhan yang sebenar, inilah ciri-cirinya. Sebab Tuhan cipta kita, bila dia diturunkan wahyu, dia nak bimbing kita, okey? Bila dia bagi bimbingan kepada kita, okey, dia mestilah bagi tahu kita macam mana nak kenal dia. Macam contohlah, Brother Bengwi, kamu lahirkan anak lelaki, anak perempuan, betul? You akan ajar dia tak anak you kenal tak you ni bapak dia? Atau you ajar dia Fadli tu bapak dia? Of course you akan ajar anak kamu kenal you sebagai bapa. Sama juga bila Allah cipta kita, Tuhan cipta kita, dia mesti terangkan kepada kita dalam kitabnya, ya wahyunya, untuk supaya kita dapat kenal dia, boleh bezakan dia dengan ciptaannya. So, dan kalau kita baca surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Quran, ayat 255. Ayat Kursi ataupun the throne of Allah Subhanahu Wa Taala. Saya galakkan siapa-siapa yang tengok video ni atau belum tengok video ni, share dengan kawan, bacalah ayat itu. Itu ciri-ciri Tuhan. Dan kalau dia boleh terima ciri-ciri ini, dia boleh terima Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dia kata alam ini tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri sedemikian. Sebenarnya dia telah melafaz dua kalimah syahadah, la ilaha illallah. Dan kalau dia boleh bezakan ciri-ciri pencipta dengan ciptaan, cubalah kamu letak semua Tuhan yang orang sembah. Cuba letak A, Tuhan A. Okey? Kekal ke tak kekal? Tak kekal ciptaan. Apa-apa dalam alam ini dia akan masuk dalam ciptaan. Akhirnya apa? Sekali lagi menekan sekali lagi bagi dia lebih jelas bahawa semua yang ada dalam alam ini akan jatuh dalam kategori ciptaan. Maka dia tak akan sembah ciptaan. Tanya dia, you sembah ciptaan tak? Dia kata tak nak. Dia dah sama Tuhan kan? So kamu kena tolak semua ni lah, bukan Tuhan. Dan hanya abdikan diri kepada pencipta. So inilah salah satu pendekatan yang saya suka gunakan dan paling berkesan bila saya berhujah dengan Muslim dan juga non-Muslim. Wallahu alam, brother. Ini satu contoh. Tak ada masa lagi. Masa dah habis. Betul, Brother Lim. Sebab apa yang Brother Lim ajar kepada kami tentang penciptaan dan ciptaan, kita bawa pergi ke street, maksudnya pergi ke lapangan, kita buat survey terhadap 50 orang non-Muslim. Dan dalam feedback tu, daripada survey form tersebut, 95% daripada 50 orang semua dalam fitrah Islam. Alhamdulillah. Artinya fitrah belum dicemari. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi, nak tambah apa-apa kepada Fadli? Okey, sebenarnya kalau kita dengar tadi hujah you dah cukup power lah. Kalau saya nak tambah pun segan sebenarnya. Tetapi apa yang saya tetapi kalau saya nak diberi peluang untuk insya-Allah kongsikan sedikit, saya nak mengajak sahabat-sahabat yang menonton dan juga sedikit perkongsian daripada saya, iaitu apabila kita lihat seorang non-Muslim, kita haruslah faham bahawa apabila kita menerangkan terlalu banyak terhadap tentang mereka, contohnya kita nak sebut tentang Quran, kita nak sebut tentang hadis, kita nak sebut tentang lain-lain ajaran Islam ni, mereka itu sebelum ni kita harus faham bahawa mereka itu belum lagi percaya kepada Al-Quran. Mereka itu belum lagi percaya kepada hadis. Jadi kadang-kadang antara silap yang kita buat ialah kita bagi banyak sangat ayat Quran, bagi banyak sangat ayat hadis, bukan tak bagus, tetapi kadang-kadang tu macam kita lah, contoh kalau orang datang kepada kita lepas tu dia mula terangkan tentang ayat-ayat Bible, kita akan timbul pula satu kita terfikir pula, kenapa kau nak cakap dengan aku pasal Bible ni, aku bukannya percaya Bible pun. Macam contoh begitu. Tetapi apa yang kita harus letak in focus dulu pada asas sebelum kita menyampaikan dakwah ni, kita nak kena faham bahawa non-Muslim, mereka tu tidak mempunyai lensa macam mana kita nampak. Contohnya maksud saya lensa di sini ialah they don't see the world view macam mana kita nampak world view. Sebab apa? Alhamdulillah kita nampak world view ni kita dasarkan ataupun kita based upon Islamic values ataupun apa Islamic teachings. Jadi apabila kita nak mendekati mereka, kita haruslah memudahkan mereka untuk faham seperti mana yang saya kata tadi, back to basics. Back to basics, kenapa? Contohnya antaranya kita gunakan ialah bawa mereka kembali kepada konsep tauhid, iaitu Brother Lim ada satu teknik yang sangat mudah untuk orang faham, iaitu memperkenalkan mereka sang pencipta tanpa tanpa secara macam
terlalu menekankan kepada mereka. Kita don't talk about religion, we talk about knowledge. Itu yang satu poin yang sangat penting bagi saya. Sebab apa? Kadang-kadang kalau contohlah, kita asyik kata tentang agama orang ataupun Tuhan orang ni, orang jarang sekali orang boleh terima. Atas sebab apa? Contohlah, seorang datang kepada kita, lepas tu dia kata, na'udzubillah, dia kata apa ni, oh, apa ni sembahan yang kau dah sembah selama 30 tahun ke 40 tahun ni adalah salah. Bayangkan kalau kita kena macam gitu, apa perasaan kita? Jadi haruslah kita letak diri kita tu dalam sepatu orang yang madu'u yang kita nak sampaikan mesej Islam ni, dan kita haruslah cari cara bagaimana kita nak menyampaikan dengan cara yang berhikmah, insya-Allah.